الحمد لله رب العالمين القائل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين القائل لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم diyarakum tuktabu atharakum. Hadirin sidang jemaat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan semua yang telah mati itu, kemudian kami catat apa saja yang mereka mengungkapkan sebagai pongan dan keseh-keseh mereka, dan segala-gala sesuatu Allah Subhanahu wa taala berhitung satu persatu fi imamin mubin. Imami makna kata pongan kita tu ya piping kita. Biasanya bahasa imam tu dia panggil enam kelum, 6 lamat dan segala-gala benda jadi duk pipingkan kita. Di antaranya amalan-amalan kita, jasa-jasa kita, bakti kita tu, pongan kita tu hidup depan kita. Subhanallah. Tu salah satu keuntungan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ialah tempat-tempat kediaman kamu tu merupakan sebagai catat keseh-keseh kamu juga. Hak ning pada zaman dulu gak Bani Salimah, kira-kira tu rumah mereka tu jauh. Kampung kediaman mereka tu jauh pada masjid. Lepas tu demo saat ni nak pindah, nak pergi jadi dekat dengan Masjid Nabawi sikit. Lalu itulah apabila Allah Subhanahu wa taala ya wahyu pada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahu kata cita-cita mereka tu nak dekat dengan masjid. Lalu itulah Nabi kata tempat kediaman kamu duduk situ tu molek dah jauh daripada masjid. Sebab setiap kali dalam 5 waktu nak mari semaya tu sejakoh tu satu jakoh diberikan satu darjat, dan orang panggil gugurkan dosa-dosa dan akak beberapa darjat sejakoh. Lalu itulah mereka berasa sesat sekaligus mari benar-benar ning dalam dia panggil niksai demo sekaligus tu rasa kata sesat cita-cita ni kerana tak tahu. Lalu itulah yang dikasih sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqaddimu li anfusikum, dan hendaklah kamu buat untuk diri kamu tu, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, dan takwalah olehmu kepada Allah selagi, dan juga ketahuilah bahwasanya kita pasti jumpa Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan beri kegembiraan pada para mukmin. Mengenai ayat ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, aku pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda, innakum mulaqullah, sesungguhnya puak kamu akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal keadaan tu tak ada pakai selipar di kaki kita, hal keadaan tak ada pakaian di tubuh badan kita, musyatan ghurlan, dan hal keadaan kita berjalan kaki ayah lagi seperti mana kita kemaluan kita tu seperti mana mula-mula lahir. Di sinilah apabila kita balah tu lagi akan datang, supaya kita ada sabiang sikit sebanyak apabila kita nak masuk bilik air, kita nak saling baju kita tu digalak seperti mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak saling kain sarung, kita nak saling baju kita nak jadi seperti mana awal-awal kedudukan kita tak ada kain selah pun di atas tubuh badan kita. Di sinilah kita mai baca bismillah alladzi la ilaha illahu. Tu kita nak pecak baju kita nak pecak kain sarung kita seperti mana kejadian kita di awal-awal dijadikan, dipatutkan kita baca bismillah alladzi la ilaha illahu. Jadi apabila balah ninggak kita di sana di pada mahsyar balah tu pun tak ada apa dah lah. Mana kata kita terselimut dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sabyang kita, sebagai bekalan kita di sana. Sebab itulah digalak sekali lagi bismillah
allazi la ilaha illahu. Kita yang dikasihi sekalian, apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar takwa dalam arti kata segala-gala kedudukan kita tu mika, dalam arti kata la yadon, kita cai ciwit kita tu halus si amat-amat ti. Apabila kita balas tu yang dikasihi sekalian, kemudian kita berjumpa dengan Allah, hari kita jumpa dengan dia tu segala-gala gerung, hak kita rasa kata gerung takut tu habis tak ada, sebab kita amat-amat ti dah cai ciwit kita. Dan apabila situ pun kita terlupa segala-gala risau kita, duka cita kita, rusing kita, kuam kriat kita tu tak ada dah situ tu hari kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila lebih-lebih lagi kita tengok kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bertambah lagi lobo-lobo kita. Hal ni kuam cing lagi ke datang. Apabila kita jumpa dengan Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala balas tu kita berasa kata lobo kita kalau kita duduk atas dunia tu sikit ya. Paumai kita tu deh, dan pedan paumai kita tu rasa rendah ya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dia dikasihi sekalian, hidup harian kita dalam 24 jam, daripada beberapa minit, dalam beberapa week nanti dalam harian kita tu jadi ada lobo kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tak sesat di sana kata, ya Allah balas ni kemurahan-Mu, aku buat sikit ya tanpa hak aku nak. Lalu itulah kita tak pedan kita tinggi, pedan kita dia itu Allahumma inni as'alukal firdaus. Maka pada satu hari itu Jarir bin Abdullah dia bersabda, dia berkata, kami berada di sisi Nabi SAW. Maka Nabi pun lengok tengok ke bulan pada malam hak penama saning. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya puakmu akan lihat Allah Subhanahu wa taala hal keadaan terus-terang yang demikian, tak ada bang, tak ada tapeng dengan siapa-siapa pun. Maka di situlah kalau kamu kuasa boleh tatai dalam hal dua ketika, dua orang panggil dua wela. Kalaulah mu boleh lawan dengan dirimu, mengatuklah mana, sibuk balah mana pun, lawanlah, tatailah, tosulah, iaitu ketika nak pergi semaya asar secara berjemaah dan nak semaya subuh secara berjemaah. Ngatuklah mana, sibuklah mana pun, usahamu jadi lawan di situ, kerana kamu akan melihat Allah Subhanahu wa taala lagi akan datang. Di sinilah Nabi SAW bersabda, ya baca ayat, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Hendaklah kamu tasbih pada Tuhan kamu sebelum terbit matahari, sebelum pada naik matahari dan sebelum jatuh matahari. Kita nak jatuh matahari petang hari, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 3 kali. Lepas tu subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midadi kalimati. Dan demikian itulah sebelum pada kita nak pergi semaya subuh secara berjemaah. Pada hidup harian kita tu kadang-kadang deh kamput kita walaupun tidik supap tisut dah pun, tapi kadang-kadang tu nasihat kita, tutur kata kita hang kita gapo dia ni, kita berikan periksa kita pada saudara-saudara kita tu kadang-kadang tak ada orang peduli, kadang-kadang demo tak ada amat-amat ti, lebih-lebih lagi demo tak ada dengar dulu, tak ada apalah, kerana cukup ada kamput hak supap kita, segala-gala nasihat kita tu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepadanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala akak tutur kata kita yang baik, tingkah laku kita yang baik, kamput kita yang molek saning, akak pergi kepadanya, sekalipun tak ada pia padu katakanlah. Maka di sini kadang-kala yang dikasihi sekalian juga, kita tu rasa sedap dengan seorang yang menyebutkan nama kita, lebih-lebih lagi ia hidup bila jasa-jasa kita tu. Kita rasa sedap dengan nama kita apabila seorang situ ia panggil pupan dengan kita, dia sebut nama kita tu, hal keadaan kita ia duk sebut duk bila dengan kita, jasa kita, so kita rasa sedap sebut dia kepada nama kita. Apatah lagi sebut nama kita saning daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ia panggil Jibril alaihi salam, ya Jibril,
sesungguhnya aku kasih cinta pada si anu tu hendaklah mung kasih pada dia juga. Dan Jibril gi sebut, dia panggil, dia hipung, riak, ruam semua para malaikat sana. Dia kata sesungguhnya Allah kasih pada hamba dia si anu dan aku telah kasih, puak mu pun kena kasihlah juga. Maka terturunlah, terletaklah atas dia tu seorang itu tu akan al-qabul, jadi terima. Kita segala-gala amalan kita, sama dah hak banyak sama telah hak sikit, kita usaha nak jadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Balah itulah, apatah lagi benar-benar ning Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama kita, sebut pongan kita, sebut kuamdi kita, sebut segala-gala orang panggil apa ni, pertikam kita hak baik sana ni di hadapan Jibril lalu dah alaihi salam. Maka yang dikasih sekalian juga, satu ibrah, satu bukrian daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai untuk menjadi ciri kita di hari saat ni, yang mana kepujian Allah Subhanahu Wa Taala pada salah seorang nabinya yang iaitu Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, balah mana sikap gaya dia, fanada fi zulumat, maka dia panggil hal keadaan gelak gelita saat ni, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Maka kita pada kegelapan sebelah malam, kegelapan kita sakit, tak ada orang nak rabai pada kita, pada siapa dia, kita dok sakit berada sore kita tu, dah kegelapan malam, kegelapan sakit, kegelapan kezaliman, kadang-kadang kita main menyanyi kepada diri kita sendiri dalam bentuk boprong ataupun cudon kita. Maka sinilah siapa masa kita nak riak pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sebut la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Maka tidaklah siapa-siapa berdoa umbi doa dengan perkara-perkara ni kecuali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah. Allah telah beri keuzuran pada seorang saat ni, dia tunda ajar dia, duk taruh ajar dia hingga 80 dah. Maka di sinilah yang dikasih sekalian, keyakinan kita, dah dia panggil benar-benar hak yakin kita, hak mancai kita apabila tetap mangkon dalam hati kita saat ni, maka terubahlah hati kita rindu kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini juga yang dikasih sekalian, pernah diriwayat pada Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak seorang itu tu dia kata, kalulah masih ada sehari daripada umur mung, usia mung tu, dan makam nuk royak kata ada sehari dah mun wak gapo, orang tu dia royak kata kuntu aliman nas, nascaya dalam wala hak sehari lagi tu aku usaha nak mengajarkan manusia, mengajar dalam bentuk nasihat, mengajar dalam bentuk haikam periksa, mengajar dalam bentuk mengajar sama telah. Balah itulah nak ayat kata ilmu pengetahuan yang ada kita sikit cara sikit, banyak sama telah kita kena taithot kepada saudara-saudara kita. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Tuhan telah tahu, Tuhan telah mengetahui yang terkandung dalam dada-dada mung tu. In takunu salihin, kalau benar-benar kamu seorang yang salih, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka dialah bagi mereka yang amat ti dalam hak awab, rasa sukacita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk semaya duha, dalam bentuk semaya al-awwabin. Di sinilah maka dia amat ti mengampun pada kita insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila
huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima wassalatu wassalamu ala rasulillahil mab'uuthi rahmatan lil 'alaminil qail yu'tar rajulu fi qabrih fa idza utiya min qibali ra'si dafa'athu tilawatul Quran. Di sini sebagai ia panggil apa ni, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, kumu Allah Subhanahu Wa Taala wi kepada kita ni, iaitu wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menyebut dan ingat kepada Allah sebagai sebutan yang banyak dan tasbih padanya pagi petang. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beri keterangan mengenai ayat ni, maka sebagai orang cokdi lah, orang hak perakan ciwik dia tu, dibawa seorang itu berada dalam kubur, dalam arti kata setelah mana ia meninggal dunia, maka mari munkar dengan nakir sebelah kepala dia tu, hak sebelah kepala dia ni kata minta maaf, si hak mati ni ia duk baca Quran, mu tak boleh buat seksa pada dia. Dan juga mari sebelah dua belah tangan dia tu, dia kata minta maaf dah, sebab sebelah tangan dua belah ni, tangan dia dua belah tu duk selalu duk beri sedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sebelah kaki dia pula dah, minta maaf dah sebelah kaki ni, kerana senantiasa dia duk gi sejik, duk gi mari sejik. Maka orang itulah Allah Subhanahu Wa Taala pokpong pada dia malaikat munkar dengan nakir, walaupun dia nak patibat nati dia, tetapi tak boleh kerana diperakkan oleh Al-Quran, diperakkan oleh sedekah, diperakkan oleh perjalanan dia duk gi sejik gi mari. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Segala-gala kita nak, segala-gala popat kita tu, walaupun kita janji gapo dah pun harus boleh yok lek. Kita janji nak pergi ke situ ke sini, kita janji nak mau popat dengan orang tu dengan orang ni dah, lebih-lebih lagi ngapo ya. Tapi kadang-kadang tu ya boleh yok lek. Adalah benar-benar terhalang dan berbagai-bagai jenis halangnya. Maka apakah kita persiapan kita pada popak hak tetap tidak yuk lagi akan datang, iaitu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah apabila benar-benar kita hidup dan kematian kita dan kehidupan kita di atas takwa, maka hari kita popak dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wantidi tisud, hari hak paling comel sekali. Oleh itu sebab tu dia Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan berilah kegembiraan pada mukmin, kaudi pada para mukminin, bahwasanya bagi mereka tu kelebihan yang paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak ayat kata orang hak cokdi dah. Dan di antara alamat orang hak soleh ialah di mana tempat ia berada adalah kesal-kesal dia. Di mana dia pergi, di situlah ada pongan dia, sikit ataupun banyak. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu Wa Taala ya kanak pada seorang hamba dia tu akan kebaikan, asalahu wa dia tu jadi seorang seperti mana nisa. Dia kata, ya Rasulullah, balah mana orang tu jadi nisa? Allah baginda menjawab kata, Allah Subhanahu Wa Taala wi taufik pada dia tu untuk wa amal salih. Sudah ya wa amal salih, ya kamsang pada malakul maut untuk nak ambil si nyawa itu. Hak itulah nak ayat kata orang tu orang hak nisa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keterangan balas-balas ni Yahya bin Ma'in dia kata rahimahullah, tok guru bagi al-Imam al-Bukhari, dia kata kalau gulawai aku hari akhirat nanti, gulawai dia hari akhirat nanti, nak berbantah dengan dia, nak berlawai dengan dia di hari akhirat nanti, di antara golongan orang puak-puak hak wak rekod lebih baik daripada gulawaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya balah ya belawai dengan orang buat rekod tu lebih baik apabila berada di sana tu, lebih baik daripada gulawai dia Rasulullah, yang mana dia tak ada pokpong, tak ada bela, tak ada mempertahankan ajaran hak kamson Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak ayat kata momong teluk. Kalau gulawai kita tu semata-mata sikap gaya kita tu nak orang panggil nak mempertahankan, nak bela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sedunia pun
lebih baik daripada gulawai kita Rasulullah yang mai royak pada kita wapalah mung tak bela ajaranku. Di sinilah di antara juga hati-hati yang dibeki oleh Al-Quranul Karim. Berkata Ibnul Ambari rahimahullah, iaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, pada tiap malam dia berdoa oleh malam, Allahumma afu an zalamani, ya Allah wi maaf pada orang wak nyanyo padaku, wa maaf wi orang nyanyo padaku. Orang tu pun terlalu dia kata banyak balas ning. Ibnul Ambari dia kata, aku dengar semalam tu terlalu banyak berdoa pada orang wak nyanyo padamu supaya Allah wi maafkan kepada dia, dan aku cita-cita seolah-olah kata aku salah seorang orang wak nyanyo padamu. Wak apalah gitu lalu wahai Al-Hasan Al-Basri? Ia jawab kata, aku mai patiba ayat faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa suka wik maafkan dan suka nak beki damai, maka semata-mata ganjaran dia tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata mai kamnud mai camkat mai mi kamnud. Dah dua tiga perkara hak tak ganjaran pahala saat ni tu sebagai polabun tak ada camkat. Satunya orang berpuasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang keduanya orang senantiasa tu sabar dia, kuam utun dia tu tinggi, fa innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Yang ketiga orang suka wik maafkan kepada saudara-saudara dia. Tiga-tiga golongan, tiga-tiga pesing, tiga-tiga prapet ning semata-mata ganjaran mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma astur awratina wa aslih ahwalana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha umurana wa talumu biha sya'athana wa tahfazu biha ghaibana wa tarfa'u biha syahidana wa tulhimuna biha rushdana wa ta'simuna biha min kulli su'. Allahumma a'tina imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufr wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa zidna wa la tanqusna wa athirna wa la tu'thir alaina warda 'anna wardina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.